Tak baca juga tak tahu ni. Lima rial. Jadi mudah jemaah lain. Siapa nak beli apa? Buatan tulis sini murah. Beranak-ranak lagi. Dia tahu dia tahu dah. Ni. Untuk mata nak mati ah. Mana dia ni tahu. Okey, yang ni macam mana gaji, ambil tengah tu, lepas tu sagat. Lepas tu buat dalam apa kopi minum. Dia kacik basimbang, rendam bumbu ayam, dia kemuk. Baik Ustaz. Ada lubang-lubang yang digali supaya tentera musuh tak boleh serang dekat sini. Maka tuan-tuan, dihalang daripada sini ialah bukit ini, Jabal Rahmat ataupun Bukit Memanah. Musuh serang daripada sana. Kalau nak masuk sini ada lubang. Ada lubang lah, tak boleh masuk. Sahabat Nabi daripada situ. Jadi Nabi kata dekat Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah bin Zubair, kamu kumpullah 50 orang, tempatkan di atas bukit itu untuk menjadi benteng terakhir jika diserang oleh musuh. Maksudnya Abdullah bin Zubair duduk di atas, pegang panah. Siapa yang serang di sini dia akan panah lah. Dia kata jangan tinggalkan. Tuan-tuan dikasih rahmatullah. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para tentera itu dekat bangunan sana. Bangunan sana. Oh, okey tu. Jadi Nabi beritahu wahai Abdullah bin Zubair, 50 orang. Maka berlaku peperangan tuan-tuan di sekitar Makkah. Peperangan apa yang berlaku? Kalau untuk maklumat dalam sejarah, berlaku peperangan di sana. Mereka berjuang tuan-tuan dihinggakan terbunuh puak-puak Quraisy. Bila terbunuh, apa yang terjadi? Tentera Islam menang. Bila menang, tentera yang duduk atas bukit yang macam itulah dia buang. Mereka tengok ghanimah sedang diambil. Ghanimah ni apa dia? Pedang-pedang tu, semua tu benda tu penting lah. Pedang ditinggal, apa saja semua ditinggalkan. Mereka ni tak boleh duduk sebab dia nampak, ini mesti kita kena habis juga ni. Nanti dia orang ambil, kami terlepas. Sebab tu apa yang kita buat tuan-tuan, kalau niat tak betul, dia tak akan betul sampai penghujung. Jadi mereka ni tuan-tuan, Abdullah bin Zubair kata jangan tinggal. Macam tu lah Ustaz Abdullah tadi kan, Abdullah juga kan. Tuan-tuan bersamalah sampai penghujung supaya kita dapat apa daripada ruh itu pasti umrah ni kan. Tapi ada orang tak nak ambil ruh tu, dia tak tahu lah kan. Jangan tinggal. Rupanya 40 orang turun, tinggal 10 orang aja. Bila turun tuan-tuan tahu tentera kafir Quraisy ni ada dua. Pertama tentera berkuda daripada sana yang beringat atas bukit. Satu lagi tentera berkuda yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dia pusing belakang. Dia pusing ni sebelah bukit belakang. Bila mereka ni turun tuan-tuan, pergi kutip sama, tinggal 10 orang. Akhirnya 10 orang tu 9 turun juga. Tinggal Abdullah bin Zubair aja. Bila tinggal Abdullah bin Zubair, apa yang berlaku tuan-tuan? Tentera musuh yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid pusing belakang bukit ni. Mereka serang tentera Islam daripada belakang pula.
Sedangkan tentera Islam masa tu sedang duk putih atau Ramadan. Terang-terang tuan-tuan, akhirnya ramai terbunuh. Kerana apa? Kerana tentera musuh bila lari, mereka naik semula atas bukit tu. Mereka jadi sebagai pemanah. Mereka panah ni siapa saja. Masa tu terdengar Nabi Muhammad telah meninggal. Muhammad yamut, Nabi dah mati, Nabi dah mati. Bila Nabi dah mati, tentera Islam ni tuan-tuan bayang kalau pemimpin meninggal. Ya, seseorang yang pimpin ni yang kita sayang meninggal. Semua jadi lemah, terduduk habis para sahabat. Jadi lemah, tak ada kekuatan dah. Nabi dah meninggal, Nabi dah meninggal. Rupanya Nabi tak mati tuan-tuan. Nabi jatuh dalam parit yang digali. Kan ada lubang-lubang ni. Nabi jatuh dalam tu. Bila jatuh tuan-tuan, musuh tengok nampak Nabi dalam parit. Dia orang buat macam mana? Dia orang panah. Dia orang panah bertubi-tubi supaya kena Nabi. Sahabat tengok-tengok Nabi jatuh dalam lubang tersebut. Sahabat buat macam mana? Mereka pergi dekat lubang tu. Mereka jadikan diri mereka sebagai perisai. Duduk pusing lah, pusing. Sebab musuh duk panah. Ada di kalangan sahabat belakang mereka ni seperti bulu landak. Penuh ni panah ni. Akhirnya jatuh gugur syuhada. Bila gugur sahabat lain ganti. Mati seorang, ganti seorang. Mati, ganti. Ganti semata apa? Kerana takut Nabi SAW terbunuh. Mati tuan-tuan. Akhirnya apa yang berlaku? Nabi undur-undur jatuh tuan-tuan. Ketika jatuh itulah gigi Nabi patah, gigi gerham ni. Termasuk tuan-tuan, apa yang berlaku gigi gerham patah. Musuh ni datang nak bunuh Nabi. Nabi ada perisai. Bila ada perisai, musuh tu nak pukul Nabi, nak tetak Nabi. Nabi kepis dengan perisai tu. Perisai tu daripada besi. Bila kena besi dengan besi, besi tu pecah menjadi serpihan. Serpihan tu tikam dekat dahi Nabi. Bila tikam tuan-tuan, ada seorang sahabat, dia tengok-tengok nama Sa'ad bin Abi Waqqas, tak silap saya. Dia pergi tengok ada besi dekat dahi ni. Dia nak cabut, tak boleh tuan-tuan dengan tangan. Kita kalau ada selumbar, kita buat macam mana? Kita gunakan lidah kan. Kita gigit, kita tarik. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas buat macam mana? Dia gunakan mulutnya, dia gigit tu. Dia gigit, dia gigit kuat-kuat, dia tarik. Bila tarik tuan-tuan, gigi dia pecah dengan serpihan besi tersebut. Patah ni. Bila patah, tertanggal giginya. Dia dapat tarik. Nabi kata, wahai Sa'ad, gigi kamu tertanggal Sa'ad. Walaupun gigi ku tertanggal, dia kata keluar, sebenarnya aku cinta kamu ya Rasulullah. Dia tak sayang gigi dia lagi tuan-tuan. Akhirnya apa yang berlaku? Keluar darah daripada ni. Seorang sahabat Nabi nama Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ni adalah bapa Abu Sa'id Al-Khudri. Dia tengok-tengok di dahi Nabi ni keluar darah tuan-tuan. Dia tengok-tengok, dia buat apa? Bukan dia ambil tisu, dia lap, kain dia lap. Dia letakkan mulutnya dekat lubang yang keluar darah tu. Dia buat apa kakak? Dia hisap darah tu. Bila hisap darah tu duduk dalam mulutnya. Dia buat apa? Bukan dia luah bang. Dia telan darah tersebut. Bila dia telan, Nabi tengok-tengok, dia telan. Nabi kata, barang siapa yang darahnya bertemu dengan darahku, Allah akan haramkan darahnya daripada api neraka Allah. Kita nak cari darah Nabi dah tak ada bang. Nak cari muka Nabi pun tak ada. Tapi Nabi tuan-tuan berjuang untuk kita sampai berdarah dahi, patah gigi. Kita datang sini tuan-tuan, tak ada roh Nabi. Sebab apa tak ada roh Nabi? Tak ada cinta. Cinta tak ada. Sebab tu tuan-tuan tak rasa yang lain. Tak ada cinta. Tuan-tuan lebih cinta hotel lagi daripada cinta Nabi. Kalau aku bagi 4 star, 5 star. Tuan-tuan lebih cinta yang lain lagi. Tak tahulah tuan-tuan. Cuma ni cinta tuan-tuan berdarah ni. Tuan-tuan pada ketika itulah tuan-tuan dibawa oleh sahabat Nabi nama Zaid bin Harithah naik ke bukit sana. Kalau nampak tu bukit sana. Bukit sana ada gua tuan-tuan. Sebelum sampai di bukit tu tuan-tuan, ada tempat yang Nabi lalu darah menitis ni. Setiap tempat yang darah menitis itu baunya wangi. Baunya wangi tuan-tuan. Masya-Allah, wangi. Dan ketika mana zaman Saidina Umar tuan-tuan dah habis semua, sahabat ni pergi tengoklah mana mayat yang telah terbunuh. Mereka cari-cari, tengok ada satu mayat tuan-tuan, ialah Saidina Hamzah. Saidina Hamzah ini adalah bapa saudara Nabi. Dia berjuang sungguh, yang disebut sebagai apa tuan-tuan? Singa Allah. Rupa-rupanya dalam peperangan Badar dia telah membunuh akan Umayyah bin Khalaf, iaitu bapa Hindun, isteri kepada Abi Sufyan. Abi Sufyan ialah bapa kepada Umayyah bin Khalaf, Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu menjadi khalifah di kerajaan Damsyik ataupun kerajaan Umayyah di Syria. Ni Umayyah dibunuh oleh siapa? Oleh Saidina Hamzah. Ketika mana berlaku peperangan Badar, peperangan Uhud, ni Hindun ni bapa isteri kepada Abi Sufyan bengang. Dia upah ada seorang pembaling tepat ni lembing namanya Wahsy.
Wahsy ni dia tak bunuh yang lain, dia standby bunuh Hamzah aja. Hamzah lawan semua tuan-tuan dekat sana, lawan. Rupanya dadanya terbuka pada ketika itu, tak ada siapa yang halang. Wahsy ambil kesempatan, dia baling tuan-tuan, baling tombak tu kena dada Hamzah, tembus. Bila tembus tuan-tuan, dia jatuh. Bila jatuh tak mati lagi ni. Hindun ni bengang sebab Hamzah bunuh bapak dia. Dia buat macam mana? Dia cabut akan lembing tersebut. Bila dia cabut tuan-tuan, dia buat apa? Dia ambil pisau, dia belah dada Hamzah. Lalu dia tarik dada Hamzah tu, nampak jantung yang masih berdenyut. Dia potong jantung tu tuan-tuan. Lalu dibelahkan jantung itu menjadi serpihan. Dia ambil jantung tu, dia masuk, dia kunyah. Kerana benci kepada Hamzah. Tapi tak boleh kunyah tuan-tuan. Akhirnya Hindun menerima Islam. Bila dia terima Islam, Nabi kata apa? Aku tak nak tengok muka kamu. Termasuk Wahsy. Dan Wahsy terbunuh ketika mana berlawan dalam peperangan di zaman Sayyidina Umar. Dia bunuh orang, dia mati syahid. Dan dia juga ahli syurga, Wahsy. Ni Nabi kata dua muka ni aku tak nak tengok. Siapa? Hindun dan Wahsy. Ketika mana mereka menerima Islam. Kita takut yang itulah tuan-tuan, sampai di padang mahsyar tengok berceramah punya hebat, tapi Nabi kata aku tak nak tengok kamu, wahai Abdullah bin. Sedih kita tuan-tuan. Nampak hebat, rupanya Nabi pun Nabi tak apa. Kita tak dipandang oleh Nabi SAW. Sebab tu kita datang ni, kita nak dapat syafaat tu para syuhada tu. Akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku? 70 orang syuhada meninggal. 70 orang syuhada meninggal, termasuk Saidina Hamzah dan satu lagi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni anak muda yang sangat cantik dan tampan. Dia kaya tuan-tuan, pagi baju lain, petang baju lain. Apabila dia terima Islam, mak dia tarik balik semua kemudahan. Baju tak dapat dah, minyak wangi pun tak ada. Akhirnya ketika Islam sampai di Madinah, Mus'ab seorang budak yang cerdik dihantar ke sini. Bila hantar ke sini tuan-tuan, dalam peperangan Uhud, ketika mesyuarat nak tetapkan macam mana kita nak berjuang, Mus'ab masuk tuan-tuan dalam bilik mesyuarat bersama Nabi. Dia orang kaya, tengok baju ni dah koyak dah. Nabi tengok, Nabi kata, wahai Mus'ab, dulu kamu anak orang kaya, kamu masuk Islam, baju pun koyak. Dia kata, walaupun baju pun koyak ya Rasulullah, tapi hati pun cinta kamu ya Rasulullah. Ni kita baju cantik-cantik, tapi hati tak ada cinta bang. Cinta tak ada. Tak ada cinta. Ketika berlaku peperangan tuan-tuan, sahabat pergi cari, tengok jumpa satu mayat. Mayat dia mati syahid, tak perlu dimandi, dikafan, cukup ambil ke bumi aja. Cari satu mayat ni tuan-tuan, tak boleh nak ke bumi kerana tak ada kain. Lalu mereka jumpa, ya Rasulullah, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kami nak ke bumi jenazahnya, tak cukup kain ya Rasulullah, dah tak ada dah. Nabi pergi tengok, rupanya ada seorang anak muda yang kaya, Mus'ab bin Umair, dia mati tuan-tuan, nak ke bumi, kain pun tak ada. Lalu Nabi kata, ambillah kain ini, tutuplah. Ditutup tuan-tuan, kepala terbuka kaki. Tutup kaki, terbuka kepala. Lalu sahabat kata, nak buat macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, tutuplah kepalanya dengan kain tersebut. Tutup kaki ya Rasulullah. Nabi kata, kakinya tutuplah dengan daun-daun kayu yang kering. Tutuplah kakinya. Sayyidina Mus'ab ditutup dengan daun kering, tapi dia ahli syurga. Kita mungkin tutup dengan kain kafan 3 lapis yang hebat, tapi belum tentu syurga. Ketika mana tuan-tuan, mayat dah berterbangan di bumi di sana. Ketika zaman Sayyidina Umar tuan-tuan, berlaku banjir besar. Ketika habis banjir, mereka pergi tengok tuan-tuan, rupa-rupanya mayat tu semua timbul semula. Dan ada di kalangan mayat itu zaman Sayyidina Umar masih lagi berdarah, termasuk mayat Sayyidina Hamzah. Berdarah lagi mayat tu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu dia ambilkan mayat tu semua, 70 orang dikebumikan di sana. Ini tempat baru lah tu. Tu tempat tu. Dikebumikan. Nanti tuan-tuan akan tengok, di tengah tu ialah Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahshi dan seorang lagi Sayyidina Hamzah. Di ujung sana ialah 67 orang lagi para sahabat. Jadi kita akan pergi sana, kita akan bagi salam. Sebab tak boleh bagi tazkirah di sana. Bagi tazkirah kena tangkap tuan-tuan. Berapa kali dah saya nak kena tangkap. Jadi saya buat tazkirah di sini. InsyaAllah kita pergi di sana, kita sembahyang nanti di masjid dulu. Lepas tu kita turun dekat pagar, kita bagi salam aja. Lepas bagi salam kita doa, terus kita naik bas. Boleh? Jadi tuan-tuan dikasih rahmatullah, tempat ni sangat sejarah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, nampak ni, launuhu ahmarun, warnanya kemerah-merahan. Kalau tuan-tuan nak tahu bukit yang akan dibangunkan di syurga esok, inilah dia. Bukit ni akan ada di syurga. Kerana yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nabi sayang bukit ni. Sebab dia jaga Nabi SAW ketika habis peperangan, Nabi berlindung dekat gua di sana tu.
Kalau tuan-tuan tengok ada penjuru tajam kan tu. Di sana. Di sana tu ada gua. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan tengok di sana nampak. Betul. Bukit. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Dia kata Dajjal ini akan masuk melalui kota Madinah, tapi tak boleh masuk dua tempat, kota Madinah dan Mekah. Tapi dia nak masuk juga, maka Dajjal akan sampai di bukit itulah dia. Dan bukit itu sekarang tuan-tuan telah dibina istana kerajaan Salman. So biji macam tapak kaki Dajjal kalau tengok daripada angkasa. Tapi jangan tuan-tuan, ulama di sini tak boleh mengajar baca hadis tu, dia tunjuk, itulah bukitnya. Kalau tunjuk, ulama tu akan dipancung. Di Saudi ni, cara mereka baca hadis tu, bila ditanya, di manakah bukit tersebut? Tunjuk dengan muncung aja. Kalau tunjuk tu istana Salman, automatik kena bunuh. Sampai macam tu. Tapi Dajjal akan sampai situ lah. Dinanti oleh malaikat. Bila masuk lepas pada bukit tu, akan dicantas oleh malaikat. Jadi Dajjal akan sampai bukit tu lah, tempat perhentian dah. Sekarang mereka buat istana. Tengok, benda yang apa yang Nabi sebut akan berlaku dan tepat seperti mana apa yang Nabi sebut. Dan tuan-tuan tengok sekarang ni Jabal. Dulu ni tak ada apa ni, sekarang dah ada masjid 600 juta masjid. Tuan-tuan masuk punya cantik, dalam tu ada tanda semua elok. Dan dulu tak ada apa semua ni, sekarang penuh dengan restoran dan tempat penginapan. Dah jadi satu tempat, bukan lagi mengingati peristiwa Uhud, tapi sebagai tempat apa? Pelancongan aja. Tak ada apa dah. Kita nak balik lewat sikit sebab apa? Bila nak balik lewat dekat dengan maghrib, tuan-tuan akan nampak lampu ni bercahaya. Tuan-tuan akan nampak Jabal Uhud ni kemerah-merahan. Tapi kita tak maulah lewat sangat sebab ada di kalangan kita kewasiat kan. Tapi kalau balik lewat, tuan-tuan akan nampak lampu ni. Dia pancar dekat bukit tu, nampak bercahaya ni. Punya cantik enggak. Jadi kita tak maulah lewat sangat sebab malam ni pun tuan-tuan tak habis lagi kata wakidah. Banyak lagi nak beli, duit pun banyak lagi. Jadi jom kita jalan, kita pergi semayang dekat masjid. Lepas semayang kita keluar ke masjid. Jemaah tengok yang tengah ni ada 3 orang sahabat, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua adalah Abdullah bin Jahshi, yang ketiga adalah Mus'ab bin Umair. Abdullah bin Jahshi ni tak banyak sejarah tentang dia. Ni tengah ni, kita tengok di sebelah kanan sana ujung. Ujung lagi ada 67 lagi sahabat yang dipindahkan daripada sana, dipindahkan kubur mereka ketika zaman Sayyidina Umar. Banjir tu surut, mayat mereka tuan-tuan dalam keadaan masih elok. Tuan-tuan bayang tengok. Sebab apa? Orang yang mati syahid ni mereka tidak mati, bahkan Allah bagi rezeki kat mereka. Dan kita bagi salam kita didengar. Itunya pentingnya kita ziarah orang yang mati syahid. Dan alhamdulillah mereka akan bagi syafaat kepada orang yang ziarah mereka esok di akhirat. Jadi tuan-tuan, kakak-kakak yang ziarah ni bukan sebagai orang ziarah. Kita ziarah ni kita akan dapat syafaat daripada para syuhada ni. Jadi syaratnya kita beri salam dulu lah. Kita beri salam, kita doa, abang-abang kakak-kakak jangan angkat tangan ni. Kalau angkat tangan nanti saya kena. Assalamualaikum. Ya ahlal diyar, darul qaumin mu'minin, insyaallah wa inni bikum lalahiqun. As'alullah lana wa lakum wa afiyah. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الصخر الابيض من الدنس واجعلهم دارا خيرا من دارهم واعلم خيرا من دارهم وادخلهم الجنه واعلم عذاب الحق وكتبهم يا الله كتب تصبر فرشدا mereka ahli syurga kami belum kami harap sangat kami berdua pada mahsyar mereka berdua akan melihat dan memberi salam kepada mereka ketika masih hidup
dan jika sekiranya ya Allah di pada masa nanti ya Allah mereka berada dalam kondisi dalam kubur ya Allah, kami takut ya Allah, kami terawal dicampakkan ke dalam api neraka di sana ya Allah. Kami harap sangat ya Allah, kami bangun kami akan bersama dengan para syuhada ya Allah ya Rahim ya Sayyid. Ada di kalangan para syuhada ini terputus akan tangan mereka kerana agama ya Allah. Ada di kalangan para syuhada ini ya Allah terbunuh ya Allah agama ini ya Allah. Ada di kalangan sahabat ini ya Allah putus kepala mereka dipacuk oleh musuh agama ini. Ada di kalangan para sahabat ini ya Allah, mereka telah mengorbankan nyawa mereka kerana agama ini ya Allah. Kami tak ada apa yang kami korbankan untuk agama ini ya Allah. Semata-mata kami datang ziarah dalam keadaan kami suka dan seronok ya Allah. Sebab itu ya Allah, jika sekiranya ya Allah apa yang kami datang kami buat untuk ziarah dan kami umrah ini ada kebaikan untuk kami ya Allah, terimalah ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa khushu'ana wa tadarru'ana min al-khawashi'in. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Sesungguhnya kami tahu ya Allah pengorbanan kami dengan agama ini tak banyak ya Allah. Kami tak ada ya Allah untuk menyampaikan agama ini kepada orang lain ya Allah. Makan keluarga kami ya Allah, kami tak mampu nak bentuk isteri kami, suami kami dan anak-anak kami ya Allah. Alangkah lemahnya kami ya Allah. Tetapi para sahabat ini mereka mengorbankan jasad mereka untuk agama ini ya Allah. Ada di kalangan mereka ya Allah tak sempat untuk bersama dengan isteri mereka kerana agama ya Allah. Ada di kalangan para sahabat ya Allah, mereka meninggalkan ibu dan ayah mereka kerana agama ya Allah. Ada di kalangan para sahabat tak sempat merasai nikmat dunia, tidak sempat mengasihi harta yang banyak, tidak sempat ya Allah untuk melakukan benda-benda yang lain kecuali dengan agama. Ya Allah, sekiranya kebaikan kami berada di atas kubur ini ya Allah, untuk mendapat syafaat mereka di pada mahsyar nanti. Terimalah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Kita bagi salam sekali lagi. Assalamualaikum ya ahlal diyar darul qaumin mu'minin insyaallah wa inni bikum dalalikun as'alullah lana wa lakum afiyah. Sebab itu kalau kita bagi salam, salam ni lah salam yang terbaik. Jangan bagi salam assalamualaikum ya ahli kubur, kerana kita spesifikkan pada ahli kubur saja, kata ulama lah. Jadi lebih baik salam inilah yang kita bagi salam kepada ahli kubur bila kita lalu, sebab mereka akan jawab salam tersebut. Kalau tuan-tuan dapatkan akan salam tersebut, kita nampak ada papan tanda, nanti boleh ambil salam yang saya sampai itu. Salam itulah yang dinukilkan oleh Nabi kepada orang yang nak ziarah kubur. Jadi kalau tuan-tuan ziarah kubur nanti di mana saja, jangan lupa kalau tak beri salam, kalau riwayat kata ahli kubur tu macam laknat. Ya Allah, bagilah mereka cepat meninggal supaya mereka merasai akan azab seperti mana aku rasa. Kalau kita lalu ke kubur tak beri salam. Sebab tu kalau kita dah hafal hadis tu, kita akan tangkap hafalah ketika lalu ke kubur. Alhamdulillah, jom kita bebas. Siapa yang nak panjat tu, bukit tu, kita bagi masa lebih kurang dalam 15 minit. Okey? Halal Malaysia, halal ya. Halal ya. Malaysia dua ni. Okey guys, di depan kita ini adalah Jabal Rahmah. That's why you should go. Try to go to Moscow. Okay guys, kita tak naik sampai atas sana. Kita pun pakai jubah tak potong. So kita nak balik ke hall, ke bas.
Boleh.